Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan ini saya akan menerangkan sedikit pengenalan teknik membaca secara kritikal. Apakah teknik membaca secara kritikal? Teknik membaca secara kritikal melibatkan pemikiran secara kritis dan analitik yang bertujuan untuk mentaksir, menilai dan juga merenung kembali maklumat yang telah dibaca. Membaca secara kritikal merupakan pembacaan yang teliti dan mendalam serta bertujuan untuk menjawab dua soalan yang penting semasa membaca. Soalan yang perlu ada di dalam kotak pemikiran seseorang semasa membaca secara kritikal ialah bagaimana dan mengapa. Selain itu juga ia digunakan untuk menilai, membanding dan mendefinisikan. Strategi membaca secara kritikal ini memerlukan seseorang pembaca mendekati teks secara kritikal. Seterusnya, pembacaan secara kritikal memerlukan pembaca menilai apa yang telah dibaca. Dan pembaca juga perlu mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu maklumat itu disampaikan. Pembacaan secara kritikal boleh membantu pembaca untuk menilai teknik pembacaan mereka supaya proses pembacaan mereka menjadi pembacaan secara berkesan. Mengetahui mengapa anda membaca sesebuah teks yang diberikan untuk membantu anda menyusun kedua-dua, iaitu pembacaan anda dan bagaimana anda boleh menggunakan apa yang anda baca. Okey, terdapat 9 teknik membaca secara kritikal. Yang pertama, teknik membaca bertanya kepada penulis. Yang kedua iaitu teknik KWL. Yang ketiga iaitu teknik review text. Yang keempat, teknik prosedur request. Yang kelima iaitu teknik hubungan soal jawab. Yang keenam iaitu teknik pengajaran eksplisit. Yang ketujuh iaitu teknik berfikir bersuara. Yang ke-8 teknik menerat imej. Yang ke-9 iaitu teknik dialog. Dan untuk tugasan khas ini kumpulan kami memilih teknik dialog. Pelajar-pelajar, saya Cikgu Hani. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai peribahasa. Kamu tahu apa itu peribahasa? Tahu cikgu, peribahasa merupakan kata-kata nasihat orang-orang tua. Betul Naim. Peribahasa juga merupakan susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian tersirat. Hafiz, cuba awak berikan satu peribahasa yang awak tahu. Bagai melepaskan batuk di tangga, cikgu. Salah. Yang sebenarnya ialah melepaskan batuk di tangga. Batuk ialah sejenis alatan yang diperbuat daripada tempurung kelapa. Betul Salsabila. Masyarakat kita selalu tersalah ertikan batuk dalam peribahasa itu merujuk kepada batuk perbuatan. Walhal yang sebenarnya ialah satu alatan yang digunakan untuk membasuh kaki. Jadi cikgu, apa maksud peribahasa itu? Maksudnya ialah membuat sesuatu kerja tidak sempurna. Oh, betul juga. Kenapa batuk itu tidak diletakkan semula selepas digunakan? Malah ia dilepaskan di tangga begitu saja. Salsabila, saya nak tanya kamu, adakah peribahasa salin tak tumpah itu betul? Saya yakin 100% betul, cikgu. Salah. Kalau ya pun, tak payahlah nak dramatik sangat. Tak mengapa. Betul Naim, yang sebetulnya ialah salin tak tumpah.
Peribahasa tersebut merujuk kepada persamaan dua wajah yang seiras. Jadinya ianya adalah salin, bukan saling yang selalu digunakan. Benar. Bagaimana kau nak terangkan konteks salin tak tumpah? Apakah pengertiannya? Tak lah. Nampak tak? Tiada konteks salin tak tumpah. Betul Naim. Salin merujuk kepada perbuatan menyalin atau menggantikan sesuatu ke dalam bekas yang lain. Perbuatan menyalin bekas tersebut dilakukan dengan berhati-hati dan hasilnya sama seperti isi padu dalam bekas yang asal. Oh, maka itulah maksud sebenar salin tak tumpah yang selalu salah diucapkan, yang juga maksud sesuatu yang sama atau seiras. Naim, kenapa muka kau merah padam? Mana ada merah? Rahida, kamu tahu perkataan yang sebenarnya ialah merah padma, bukan merah padam? Baik, kenapa padma cikgu? Apa maksud padma tu cikgu? Cikgu, setahu saya padma itu sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bunga berwarna merah jambu. Tepat sekali Hafiz. Padma ialah sejenis bunga teratai yang mempunyai warna merah kemerah-merahan yang juga dikenali sebagai teratai merah. Jika ia merah padam, ia lebih cenderung bermaksud merah gelap. Bagaimana peribahasa begitu pendek? Ini boleh disalahartikan. Mungkin juga ya, sebab perkataan Pak Ma dalam tulisan Jawi dianggap sebagai padam. Bro, aku nak tanya sikit. Kenapa permainan ini dinamakan bola keranjang? Okey. Kau tahu apa maksud keranjang? Keranjang itu merujuk kepada bakul, bukan? Ya, betul. Keranjang ialah bakul yang diayam menggunakan buluh atau rotang. Manakala permainan bola keranjang pula memerlukan pemain memasukkan bola ke dalam bekas yang berbentuk bakul. Oh, begitulah permainan ini mendapat nama rupanya. Tapi, apakah persamaan permainan ini dengan peribahasa mata keranjang pula ya cikgu? Jadi macam mana pula dengan mata keranjang? Apa kena-mengena bakul dengan orang yang kaki perempuan? Yang sebenarnya pelajar-pelajar ialah mata keranjang. Ranjang ialah katil yang merujuk kepada tempat tidur. Peribahasa ini mungkin bermaksud mata yang melihat seorang perempuan sehingga terbayang hingga ke ranjang. Faham? Okey, faham. Faham, cikgu. Guru, anak-anak siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Udin, saya Bu Edo. Saya juga Bu Guru. Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Gayo, supaya giginya tidak sakit, Bu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Farasani binti M. Salihuddin, memegang nombor matrik E201920908994 mengenai teknik dialog. Teknik dialog ini digunakan kepada golongan sasaran iaitu murid. Guru menggunakan kaedah teknik dialog dalam menghasilkan sesuatu pembelajaran dalam penggunaan alat bantu mengajar ini untuk memahami dan meningkatkan para murid supaya tahap pembelajaran yang diajar mudah faham dan diterima pakai oleh murid. Oleh yang demikian, apabila proses penggunaan teknik dialog ini diterangkan atau diberikan kepada murid, guru akan memudahkan proses penerangan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Seterusnya, memberi impak yang positif kepada murid dengan murid akan cepat faham, lebih minat untuk mentelaah teknik ataupun bahan bantu mengajar tu yang diberikan oleh guru melalui teknik dialog ini. Selain itu, ia akan mencapai objektif para guru untuk meningkatkan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar mereka.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang teknik dialog. Apa itu teknik dialog? Teknik dialog atau Dialogue Thinking Reading Lesson (DTRL) dibangunkan oleh Michel Comeres pada tahun 1991. Menurut Kamus Dewan edisi keempat muka surat 348, dialog merujuk kepada kata-kata yang dituturkan oleh watak-watak dalam drama atau fiksyen. Umar Junus 1994-302 mentakrifkan dialog adalah sesuatu yang bertentangan dengan monolog atau naratif yang melibatkan pertuturan antara dua orang atau lebih. Beliau turut menyatakan bahawa sebuah drama itu juga dianggap sebagai dialog kerana melibatkan percakapan antara dua orang atau lebih. Matlamat utama teknik dialog dalam keterampilan membaca khususnya adalah untuk menggalakkan pelajar menggunakan gaya pemikiran reflektif yang munasabah. Melalui ini, pelajar dapat membuat keputusan terhadap apa yang mereka percaya tentang sesuatu cerita. Selain itu, matlamat teknik dialog juga adalah untuk melibatkan pelajar dalam perbincangan dan mendalami apa yang mereka baca tanpa adanya guru sebagai ketua perbincangan. Teknik ini menggalakkan pembaca untuk membaca semula teks yang dibaca mereka. Ini kerana untuk mengesahkan maklumat untuk mereka membuat pertimbangan, tafsiran, penilaian dan kerelauan alternatif yang bersaing antara satu sama lain. Terdapat dua fasa teknik dialog iaitu fasa bacaan dan fasa perbincangan. Okey. Dalam kelas, guru dapat menggunakan teknik dialog dalam menjalankan sesuatu aktiviti PDP dengan berkesan. Contoh, guru boleh memilih watak dan dialog sesuai dengan minat, kebolehan umur dan pengalaman murid serta objektif pengajarannya. Sesi dialog boleh dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada dialog yang hendak disampaikan. Semasa dialog, guru boleh menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar BBM yang menarik perhatian para pelajar. Secara umumnya, kita boleh tengok teknik mengajar kefahaman membaca dan berfikir secara kritikal adalah merupakan asas yang digunakan oleh tenaga pengajar dalam menjalankan pembelajaran dan pengajaran PNP di dalam kelas. Melalui teknik ini, seseorang guru itu akan memilih beberapa kaedah untuk proses pengajarannya, antaranya pengajaran eksplisit, terap imej, dialog dan juga berfikir secara bersuara. Teknik yang digunakan juga haruslah bersesuaian dengan bahan yang dibincangkan. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahida binti Mahamud, nombor matrik D20192090879 akan menerangkan mengenai kelebihan teknik dialog. Kelebihan teknik dialog membolehkan pelajar membuat keputusan berkaitan dengan apa yang mereka percaya mengenai sesuatu cerita atau sesuatu isu yang spesifik. Ia juga menggalakkan pelajar untuk kembali membaca teks untuk mengesahkan atau menjelaskan maklumat. Selain itu, teknik dialog menggalakkan pelajar untuk mempertimbangkan kepelbagaian tafsiran dalam bahan yang dibaca. Teknik dialog menggalakkan pelajar untuk menilai penerimaan tafsiran alternatif dari bahan yang dibaca yang bersaing antara satu sama lain. Kelemahan teknik dialog. Kelemahan yang terdapat pada teknik dialog ini, pelajar hanya dapat membaca teks dalam dialog sahaja dan tidak semestinya mereka memberikan penghayatan yang diberikan berdasarkan dialog tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
nama diberi Muhammad Hafiz Amri bin Husin bernombor matrik D201920908885. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Rozi bin Kasim kerana telah mengajar saya sepanjang kursus ini. Okey, bagi membuat kesimpulan daripada dapatan yang telah kami dapat dalam teknik membaca kritikal secara dialog, di mana teknik membaca secara dialog ini diandaikan dapat membantu pelajar untuk membuat keputusan berkaitan dengan apa yang mereka percaya dalam sesebuah isu yang lebih spesifik yang disampaikan di dalam bahan bacaan tersebut. Seterusnya, teknik membaca secara dialog ini dapat merangsang seseorang pelajar untuk membaca lebih daripada sekali bahan bacaan tersebut untuk mereka memahami isi sesebuah cerita yang disampaikan oleh bahan bacaan tersebut, di mana mereka akan membaca sedalam-dalamnya untuk memahami isi tersurat dan tersirat yang disampaikan dalam sesuatu bahan bacaan berbentuk dialog. Di samping itu ialah teknik membaca secara dialog ini dapat menggalakkan seseorang pelajar untuk menilai kemampuan dan kerelevanan tafsiran alternatif dari bahan yang telah mereka baca. Sebagai contoh, peribahasa yang telah disiarkan tadi adalah peribahasa yang telah banyak kali disalahertikan oleh masyarakat kita. Sebagai contoh, batuk, kebanyakan daripada pelajar menganggap bahawa batuk itu merujuk kepada perbuatan, sedangkan ia merupakan alatan yang digunakan untuk membasuh kaki dan ia merujuk kepada sebuah perbuatan yang dilakukan tidak sempurna kerana ia melepaskan saja batuk itu selepas digunakan. Seterusnya adalah salin. Salin yang kebanyakan kita memahami bahawa ia sebenarnya perkataan saling, tapi bila dikaji semula, perkataan saling tidak mempunyai apa-apa konteks makna dan ia tidak sesuai dijadikan perkaitan dalam atau cara masyarakat pada zaman dahulu. Oleh itu, perkataan salin adalah lebih relevan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.